أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang barakah ini, mari sama-sama kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah serta kita sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, juga sahabat-sahabat baginda, dan tidak lupa kepada ayahanda tercinta saya yang telah pergi meninggal dunia. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan arwah-arwah semua ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam majlis ilmu yang disebut Nabi ini diberi nama sebagai Raudatul Jannah, ya, di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana yang berkata, perbanyakkan berdoa, ya, perbanyakkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita banyak hajat, ada banyak permintaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala permintaan dan hajat kita, insya-Allah. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat-nikmat yang terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat iman dan juga Islam. Ya, nikmat iman dan juga Islam, kerana Islam itu agama yang paling dan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain daripada Islam. Hanya dengan Islam seseorang hamba Allah itu, ya, selamat di dunia dan akhirat. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita dibesarkan sebagai seorang Islam. Bersyukur kepada Allah sebab itu di antara nikmat yang terbesar yang Allah pilih kepada kita. Yang Allah pilih kita dapat nikmat yang terbesar ini, nikmat iman dan juga Islam. Jadi insya-Allah, ya, jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi, ya, dengan kuliah kita dengan bab tentang beratnya maut dan kengeriannya. Tentang beratnya maut dan ngerinya maut tu. Hari itu kita dah bincangkan tajuk ini. So insya-Allah ni saya akan sambung lagi tajuk berkenaan dengan maut, ya, berkenaan dengan mati ataupun meninggal dunia. Kitab ni, ya, saya pilih kitab yang kitab yang tebal, dari jilid 1 dan jilid 2. Ya, kitab ni sangat tebal, lebih kurang page dekat dalam kitab ni lebih kurang 1000 lebih. Ya, okay, insya-Allah jika tidak ada apa halangan kita akan habiskan kitab ni. Sebab banyak kitab di antara kitab yang saya dah gunakan dah habis. So ini kitab yang seterusnya saya pilih tentang maut, ya, tajuk dia tentang maut, insya-Allah. Jadi daripada Ja'far bin Barkan, daripada Maimun, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, "Iqtinim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqatika, wa faraghaka qabla shughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika." Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, yakni Allah ingatkan kepada kita bahawasanya guna 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama sekali, perkara yang pertama, muda sebelum tua.
Itu muda sebelum tua. Kemudian yang kedua, sihat sebelum sakit. Yang ketiga, lapang sebelum sempit. Yang keempat, kaya sebelum miskin. Dan yang kelima, hidup sebelum mati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahawasanya hadis ini sangat masyhur tentang ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara kepada kita. Sebab apa? Ya, sebab Nabi kata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata muda sebelum kita tua. Maksudnya kat sini, orang yang muda ni dia dapat buat apa sahaja yang bila dia dapat lakukan segala ibadah dengan mudah. Tapi bila kita dah tua, bila kita dah tua, banyak sangat kenikmatan yang Allah dah tarik pada kita. Mungkin ada di antara kita yang masih muda. Gunakan usia kita yang muda ni dengan perkara-perkara yang berfaedah, perkara yang beri manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab apa? Bila kita dah tua nanti, mungkin banyak nikmat yang Allah dah tarik pada kita. Di antaranya nikmat apa? Nikmat berjalan, tak boleh nak pergi masjid, tak boleh nak pergi surau solat jemaah dan sebagainya. Kemungkinan bila kita dah tua, tangan kita tak boleh nak gunakan dengan banyak benda. Kemungkinan waktu kita muda, kita boleh buat banyak perkara. Kita boleh tolong orang, hantar makanan sana sini untuk bantu orang lain. Tapi bila kita dah tua ataupun umur kita dah lanjut usia, kemungkinan Allah tarik nikmat tangan daripada kita. Mungkin ada di antara kita yang stroke dan sebagainya, jadi tak mampu nak buat seperti mana kita muda. Kemudian Nabi kata, sihat sebelum sakit. Gunakan usia kita, usia kita, yang ni kesihatan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat kesihatan yang baik. Gunakan nikmat kesihatan tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sebagai contoh, sihat sebelum sakit. Waktu kita sihat ni lah banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masih sihat ni lah banyakkan melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang diuji dengan kesihatan tubuh badan yang baik. Diuji dengan kesihatan tubuh badan baik, tak pernah sakit. Hidup 90 tahun tak pernah sakit. Hidup 100 tahun tak pernah sakit. Hidup 60 tahun tak pernah sakit. Tapi bila Allah uji dia sakit, time tu baru dia nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan selama ni Allah masih sihatkan dia, tubuh badan dia sihat, tak pernah demam, tak pernah sakit-sakit biasa-biasa, dia rasa tak ada apa-apa. Time tu dia tak nak ingat Allah. Kadang-kadang ada manusia yang bila Allah uji dengan kesihatan tubuh badan yang baik, dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bila dia tak bersyukur, jadi dia tak rasa nikmat kesihatan tu adalah yang terbaik yang Allah beri pada dia. Bila dia sakit, barulah dia nak rasa bahawasanya, ya Allah, kesihatan yang baik itu merupakan satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Baru dia nak rasa menyesal bila dia dah sakit. Okey, kemudian yang ketiga, lapang sebelum sibuk. Kemungkinan di antara kita yang mungkin diuji dengan banyak nikmat Allah yang diberikan, banyak nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Kemungkinan masa lapang yang terlampau banyak. Contoh, hari tu dia tak tahu nak buat apa-apa. Masa dia tu dia tak tahu nak buat apa. Sedangkan Nabi kata, gunakan waktu lapang yang kita ada dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan dengan masa lapang kita gunakan perkara-perkara buat apa, buat maksiat, buat zina dan sebagainya, langgar hukum Allah dan sebagainya. Gunakan waktu masa yang lapang yang Allah berikan pada kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh pagi ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di antara berjuta berbilion orang dekat luar sana, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk dapatkan ilmu pada pagi yang mulia ini. Ini tandanya Allah sayangkan kita, tandanya Allah rindukan kita. Bayangkan dekat luar sana, berjuta-juta, berbilion-bilion orang dekat luar sana, Allah tak pilih dia. Mungkin dekat sana ada orang yang sedang tidur, ada orang yang sedang sibuk dengan hal dunia dan sebagainya, tak solat dan sebagainya. Ada orang yang Allah tak pilih dia, yang Allah tak jentik hati dia untuk dengar kuliah pada pagi yang mulia ini. Tapi Allah jemput kita, Allah jentik hati kita. Mungkin Allah nak bagi sesuatu kepada kita pada pagi yang mulia ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab waktu lapang kita, Allah Subhanahu Wa Taala isikan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Itu tandanya Allah masih sayangkan kita. Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara yang baik.
Kemudian kaya sebelum miskin. Apa yang dimaksudkan ini adalah kaya sebelum miskin ni maksudnya apa? Maksud kat sini adalah bila kita diuji dengan kekayaan, bila kita diuji dengan kemewahan dan sebagainya, ya. Nabi kata gunakan waktu kaya sebelum miskin ni dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sebagai contoh, ya, bila kita Allah SWT murahkan rezeki kita banyak job. Buat contoh, ya, kita banyak job, kita banyak kontrak dan sebagainya, kan? Kita banyak dapat satu nikmat daripada Allah tu banyak. Jadi maka maksud kat sini Nabi kata perbanyakkan memberi kepada orang lain. Sebagai contoh, kaya sebelum kita miskin adalah gunakan kekayaan yang kita ada untuk kita bantu orang lain, gunakan kekayaan yang kita ada untuk tolong orang lain. Sebagai contoh, ya, duit yang kita ada tu kita sedekah dekat surau ataupun masjid, ya, kita tolong orang-orang yang lebih memerlukan daripada kita. Sebagai contoh, kita gunakan duit yang kita ada tu untuk apa? Untuk kita sedekahkan kat rumah anak-anak yatim dan sebagainya, ya, kat rumah orang tua dan sebagainya. Sebab apa? Duit itu akan beri saham kepada kita bila kita dah meninggal dunia. Allahu Akbar. Mungkin duit yang kita bagi dekat surau ataupun masjid, kita bagi dekat rumah-rumah kebajikan dan sebagainya, mungkin duit tu digunakan dengan perkara-perkara yang baik. Sebagai contoh, bila kita sedekah dekat surau, contohnya surau An-Nur Pasar 3 Bandar Seremban. Okey, sebagai contoh, kita masukkan duit kita. Kita sedekah dekat surau. Kemungkinan surau dia buat apa? Dia buat tandas ke, dia tukar kapet baru ke, kemudian apa? Dia gunakan duit tu untuk ceramah dan sebagainya. Jadi, duit yang kita sumbangkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita rasa duit tu dah tak ada, tapi sebenarnya dekat sisi Allah sebenarnya banyak sangat ganjaran yang kita dapat. Sebab itu perbanyakkan menghulurkan bantuan kepada orang lain. Sebab apa? Kita tak tahu bila kita satu hari nanti bila kita susah, ada tak orang tolong kita. Sebab itu perbanyakkan bantu orang lain dikala kita dalam kekayaan, ataupun kita diuji dengan kekayaan. Banyakkan infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta yang kita infakkan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi saham kita dekat akhirat nanti, insya-Allah. Kalau kita tengok baru-baru ni kita sambut Hari Raya Aidiladha. Bila kita sambut Hari Raya Aidiladha ni, biasanya ramai orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan, buat kebajikan dengan buat korban, lembu, kambing dan sebagainya. Okey, tapi ada juga manusia yang berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa apa? Dia kata nak keluarkan 800 untuk nak buat korban. Tahun ni rasa macam bazir lah 800, kan. Dia kata apa? Ramai orang nak buat. Kalau saya buat bazir lagi, kita nak bagi semua makan dan sebagainya. Dia rasa berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini Nabi kata bila kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan berkira-kira dengan kita. Sebab itu bila nak lakukan suatu pekerjaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, jangan sampai hati kita ni berkira-kira dengan Allah. Jangan sampai kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah langsung berkira kepada kita. Kalau kita tengok, pernah tak kita doa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah sihatkanlah aku hari ni, ya Allah panjangkanlah umur aku hari ni, murahkanlah rezeki aku hari ni. Kadang-kadang kita tak pernah pun doa macam tu dengan Allah, tapi Allah sentiasa hidupkan kita, Allah sentiasa berikan kesihatan tubuh badan yang baik kepada kita, Allah sentiasa berikan nikmat-nikmat terbesar kepada kita. Itu maksudnya apa? Maksudnya kat sini Allah tak pernah berkira-kira dengan kita. Kenapa? Kita nak berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Nabi kata, satu yang kita beri kepada Allah, maka Allah gantikan dengan 10 lagi perkara kebaikan. Satu yang kita hulurkan, satu yang kita infakkan, maka Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik lagi. Lebih, orang kata apa? Lebih lagi nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Sebab itu, ya, Nabi kata kaya sebelum miskin. Guna kekayaan yang kita ada dengan membuat perkara-perkara kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Sebelum jatuhnya miskin, sebelum Allah tariknya nikmat kekayaan kepada kita, bila kita dah tidak ada nikmat, bila kita dah kurangnya harta kita, bila kita dah miskin dan sebagainya, baru time tu kita nak hulurkan bantuan. Jadi bila apa yang ada pada kita, rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tak kisahlah sama ada sikit ataupun banyak, hulurkanlah sedikit kepada orang yang lebih memerlukan. Mudah-mudahan apa yang kita hulurkan, makanya dekat situ rezeki kita akan semakin berkat. Ya, bila kita banyak menghulurkan, mudah-mudahan harta kita akan jadi semakin berkat
Dan bila Nabi kata berkat tu apa? Berkat tu maksudnya sedikit tapi mencukupi. Kalau tak berkat tu maksudnya apa? Banyak. Harta kita ni banyak tapi tak pernah cukup. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang banyak. Harta yang banyak, kesihatan tubuh badan yang baik, tapi apa? Tapi hidup dia tak bahagia. Ahli keluarga dia tak jadi manusia. Kemungkinan anak-anak dia tak jadi orang, kan? Apabila anak tak jadi orang, kemungkinan suami buat hal, kemungkinan isteri buat hal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab harta yang dicari tidak berkat. Dan kemungkinan ada harta yang dicari sebanyak yang mungkin, tapi tak pernah dia menghulurkan kepada orang yang memerlukan. Kemungkinan harta yang dia ada, dia tak pernah bayar zakat. Macam mana harta kita nak jadi berkat? Sebagaimana Nabi kata, harta yang berkat itu adalah sedikit tetapi mencukupi. Walaupun harta kita sikit, walaupun harta kita ni taklah banyak macam orang lain, tapi anak-anak kita jadi manusia. Anak-anak kita percaya dunia akhirat. Ya, kemungkinan kita suami isteri menjadi suami isteri yang soleh dan soleha. Kemungkinan Allah makbulkan segala permintaan kita. Sebab itu pentingnya rezeki yang berkat ataupun barakah dalam kehidupan kita. Pentingnya kita cari rezeki yang berkat, ya, buat balik rumah, bagi anak bini kita makan dan sebagainya. Pentingnya rezeki yang berkat. Okey. Kemudian yang kelima, hayataka qabla mautika. Yakni hidupmu sebelum matimu. Ya, apa yang Nabi terangkan kepada kita, gunakan kehidupan yang baik yang daripada kita ni, gunakan kehidupan kita ni yang Allah masih hidupkan kita, masih panjangkan lagi umur kita dengan perkara-perkara kebaikan, dengan perkara-perkara kebajikan dan sebagainya. Ya, sebab apa? Bila Allah panjangkan umur kita, maka dekat sini Allah nak bagi kita tambahkan lagi pahala kita. Bukan bila panjangnya umur kita, Allah nak suruh kita ni tambahkan lagi dosa kita. Tidak. Maksud kat sini bila Allah panjangkan lagi umur kita, bermakna Allah nak kita apa? Allah nak kita buat lagi perkara-perkara yang baik untuk apa? Untuk akhirat kita nanti. Untuk akhirat kita nanti. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi, hadis yang sangat panjang tapi saya pendekkan, saya ambil yang poin saja. Ya, saya ambil yang poin saja. Bagaimana Nabi kata? Okey. Bagaimana Nabi kata? Malam itu panjang, maka jangan engkau singkatkan dengan tidurmu. Malam itu panjang, maka jangan engkau singkatkan dengan tidurmu. Okey. Lailatun tawilun fala tuqassiru bimanamika. Yang ni kat sini Nabi kata apa? Malam itu panjang, maka jangan kau singkatkan dengan tidurmu. Kalau kita tengok malam tu panjang tu waktu bila? Kalau kita pergi dekat negara Arab, ya, negara Arab, Jordan ke Mesir dan sebagainya, bila musim sejuk, malam dia jadi panjang. Sebagai contoh, bila kita berbuka puasa, pukul 6 dah buka puasa, 5.30 dah buka puasa. Tapi bila malam tu panjang tu, dia akan jadi kalau nak gelap tu pukul 6 dah gelap. Pukul 6, pukul 7 dah gelap. So Nabi kata kat sini, hadis ni, Nabi kata malam tu panjang, jangan kau singkatkan dengan tidurmu. Kemungkinan, ya, apa yang Nabi terangkan dekat sini adalah waktu malam yang kita ada tu, jangan kita singkatkan dengan banyak tidur. Kalau boleh waktu malam tu kita bangun untuk solat tahajud ke, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab waktu malam lah Allah turun ke langit. Waktu malam lah, ya, waktu malam Allah nak dengar rintihan daripada hamba-hamba dia. Waktu Nabi kata bila waktu malam jangan kita sibuk sangat dengan tidur kita. Kalau tak mampu nak bangun pada waktu malam, contoh kita tak sihat dan sebagainya, ya, bagaimana Nabi ajarkan kepada kita, bila waktu malam kita terlampau sibuk ataupun letih sangat, tak apa, bila terjaga waktu malam, pergi tandas dan sebagainya, kita bangun sekejap, ya, kita tadah tangan, kita doa. Kemungkinanlah waktu tu kita doa tu, ya, kita doa kepada Allah SWT, mungkin waktu tu malaikat turun dan malaikat sedang, ya, malaikat angkat doa kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Mungkin waktu tu Allah sangat dekat dengan kita. Sebab waktu malam tengah tidur kan, kita tak mampu nak solat dan sebagainya, tak apa, kita tadah tangan, ya Allah, ya Tuhan aku tak larat, ya Allah, nak bangun, tapi aku nak ibadah kepada Engkau, ya Allah. Kalau kita ada hajat, kita doa. Kita ada permintaan kepada Allah, kita doa. Kemungkinan waktu sepertiga malam, pukul 3 pagi dan sebagainya, waktu tu, ya, Allah sangat dekat dengan kita. Yang kadang-kadang bukan sebab sengaja Allah nak jentik kita untuk kita bangun, tapi kadang-kadang Allah nak rezekikan kita pada waktu malam untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dilena dibuat oleh mimpi, tapi kita tiba-tiba Allah kejutkan kita pergi tandas. Bila kita pergi tandas, sekarang kita terbuka mata kita kan, waktu tu lah ambil kesempatan untuk kita doa.
Ambil kesempatan waktu tu untuk kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Mungkin kita ada hajat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagikanlah hidup aku dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki aku dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, berkatilah umurku. Ya Allah. Kemungkinan waktu tu lah waktu yang mustajab doa. Kadang-kadang kita tak perasan. Ya, cari peluang, ya, cari peluang untuk kita banyak berdoa di dalam waktu-waktu yang mustajab doa. Okey. Kemudian Nabi terangkan lagi, siang itu terang, maka jangan engkau gelapkan dengan dosa-dosamu. Okey, waktu siang itulah waktu yang terang. Jangan kita gelapkan waktu yang siang itu dengan dosa-dosa yang banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu yang siang tu, macam waktu pagi dan sebagainya, waktu siang ni kita gunakan dengan banyak perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian gunakan kesempatan masa kaya dan cukup sebelum masa berkurang dan miskin. Gunakan kesempatan yang ada bila kita kaya. Ya, gunakan kesempatan yang ada untuk kita banyak infakkan kepada jalan kebaikan, jalan kebajikan dan sebagainya sebelum datangnya miskin dan kekurangan. Yakni di mana masa engkau masih berasa serba kecukupan dan tidak berhajat kepada apa yang di tangan orang. Dan terutamanya masa hidup sebelum mati. Sebab setiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang sangat besar. Harganya bila engkau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Maksudnya jelas bahawasanya Nabi terangkan kepada kita bahawasanya guna waktu yang kita ada, ya, guna waktu yang kita ada lapang sebelum sempit dengan perkara-perkara kebaikan, ya, banyakkan buat baik. Sebagai contoh, waktu siang ni lah kita banyak mengaji, ya, waktu siang ni banyak mengaji, buat ibadah dan sebagainya, tolong orang dan sebagainya. Waktu ni lah sebab kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa kita. Yang kita tahu bila Allah nak tarik nyawa kita. Kadang-kadang ada orang yang muda pun Allah ambil. Tak besar. Semestinya bila kita dah tua ni, Allah ambil kita. Ada orang yang muda juga Allah dah ambil. Ini kan bila kita dah berusia. So bersiap sedialah dengan setiap kemungkinan. Kemudian daripada Ali bin Abi Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat maut di kepala seorang sahabat Ansar. Hadis ni riwayat ni panjang juga, saya pendekkan juga, saya ambil yang poin saja. Ini dalam bahasa kita lah, dalam bahasa kita. Suatu hari Nabi melihat malaikat maut dekat kepala sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ni seorang sahabat Ansar. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat maut, Nabi kata, kasihanilah sahabatku wahai malaikat kerana dia seorang mukmin, dia seorang yang baik. Nabi berkata kepada malaikat. Lalu jawab malaikat maut, terimalah kabar yang gembira wahai Muhammad, bahawasanya saya ambil nyawa dia ni, ya, dengan sangat belas kasihan. Kata malaikat, demi Allah wahai Muhammad, saya mencabut roh anak Adam saya mencabut roh anak Adam dengan baik. Maka bila ada orang yang menjerit, di antaranya ahli keluarganya menjerit, ya, saya berasa khawatir kenapa mereka nak menjerit, sedangkan saya mengambil nyawa anak Adam dengan terlalu lembut, terlalu belas kasihan, kata malaikat. Kemudian Nabi menjelaskan kepada kita bahawasanya malaikat melihat kita setiap hari selama 5 kali sehari. Sebanyak 5 kali sehari malaikat tengok kita. Kalau kita tengokkan dalam bahasa kita, kalau orang datang rumah kita 5 kali sehari. Akhirnya malaikat tengok kita ni, setiap orang malaikat tengok dia ni 5 kali. Tak tahulah waktu subuh ke zuhur, asar, maghrib, isyak ke, tak tahu bila malaikat tengok kita. Tapi malaikat maut datang tengok kita ni sehari 5 kali. Mungkin pagi ni tengok dah sekali, mungkin pagi tu tengok sekali. Kemungkinan nanti waktu nak zuhur nanti malaikat tengok lagi. Malaikat tengok kita. Setiap hari malaikat tengok kita, tapi malaikat tak ambil lagi nyawa kita. Bila Allah kata kun fayakun, malaikat kau ambil nyawa dia. Kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Bila Allah kata malaikat, kau ambillah nyawa dia waktu sedang tidur. Walaupun waktu tu kita tak bangun subuh lagi. Waktu tu kita sedang lena dibuat mimpi. Dah pukul 7 tak bangun lagi. Dah pukul 8 tak bangun lagi. Jadi waktu tu kemungkinan malaikat sedang tengok kita. Lalu Allah kata kau tarik nyawa dia waktu dia belum solat subuh. Dia tengah tidur, kau tarik nyawa dia. Sebab itu saya katakan ramai orang yang Allah tarik nyawa dia ni, kadang-kadang kita ni tak sempat nak bertaubat. Ramai. Ada yang masih muda, ada yang usia dia telah menjelang usia dan sebagainya. Jadi
Ya, jadi bagaimana Nabi perintahkan kepada kita bahawasanya bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan. Kita tak tahu bila Allah akan tarik nyawa kita, bila Allah akan jemput kita. Okay, kemudian ada satu lagi hadis Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Nabi Muhammad SAW melihat orang yang tertawa besar. Nabi melihat seorang sahabat Nabi yang sedang tertawa dengan besar. Lalu Nabi kata apa? Andai kamu banyak ingat mati yang menghapuskan semua kelazatan, nescaya kamu tidak sempat untuk tertawa. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, banyak-banyakkanlah kamu mengingati Allah, ya, dan banyakkanlah mengingati mati yang akan menghapuskan semua kelazatan. Kemudian Nabi bersabda lagi, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun daripada kebun-kebun syurga, dan ada kalanya sebagai satu jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata kat sini apa? Nabi kata kepada sahabat, waktu ni sahabat sedang bergelak besar. Lalu Nabi kata banyakkan ingat mati, banyakkan ingat Allah. Dan saya bila kita banyak ingat mati, kita tak rasa nak apa? Nak bergelak ketawa. Nabi kata bila kita ingat mati ni, kita tak rasa nak tak rasa nak sibuk sangat dengan hal dunia dan sebagainya. Okey. Itu maksud Nabi. Kemudian sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu kepada Ka'ab, ya, okey. Umar berkata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut. Lalu Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pokok-pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka duri itu berkait dengan urat lalu dicabut oleh orang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini maksudnya Umar kata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, terangkan kepada kami bagaimana maut tu. Maut tu macam mana sebenarnya? Sakit sangat ke maut tu? Dan dalam bahasa kita lah, sakit sangat ke maut tu? Lalu Ka'ab kata apa? Lalu Ka'ab berkata, maut itu bagaikan, ya, bagaikan pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, lalu ditarik oleh malaikat dengan sekuat hati, ya, maka duri itu berkait dengan urat lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga memutuskan apa yang terputus. Bayangkan dalam badan kita, bila malaikat masukkan duri dalam badan kita. Bayangkan kalau kita tertelan tulang ikan. Bayangkan kalau kita tertelan tulang ikan, kita dah rasa apa? Rasa tersedak dan sebagainya, rasa tercekik kan? Baru tulang ikan. Tapi yang dikatakan kat sini adalah, bayangkan kalau kita ni, maut tu adalah apa? Bayangkan anak Adam itu, dia dimasukkan pokok, bukan duri saja, pokok-pokok yang berduri masuk daripada mulut kita sampai dekat dalam tubuh badan kita, ya. Kemudian pokok yang berduri itu ditarik sehingga boleh memutuskan tulang belulang kita, sehingga boleh memutuskan isi-isi ataupun urat-urat dalam tubuh badan kita. Itu yang dimaksudkan dengan maut, sakaratul maut. Okey. Sebagaimana kata Al-Hatim berkata, 4 perkara yang tidak dapat menilai ataupun tidak dapat dirasakan oleh orang lain kecuali 4 perkara. Yang pertama sekali, nilai muda tidak dapat diketahui oleh orang yang telah tua. Orang yang muda, dia tidak boleh ketahui oleh orang yang telah tua. Nilai bila kita muda ni, kadang-kadang kita tak rasa yang kita ni berharga, kita tak rasa muda kita ni suatu yang nikmat yang terbesar Allah beri kepada kita. Bila kita dah tua, barulah kita rasa. Bila kita dah tua, baru kita rasa, ya Allah, nikmatnya bila aku muda, aku boleh buat banyak kebaikan dan sebagainya. Bila kita dah tua, baru kita menyesal. Sebab waktu muda kita tak bertaubat kepada Allah. Sebab waktu muda tu kita tak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah tua, barulah kita nak belajar solat, barulah kita nak belajar mengaji dan sebagainya. Dia rasa menyesal bila dah tua. Kemudian harga kesihatan tidak diketahui benar-benar oleh orang yang sakit. Maksudnya kat sini, kesihatan tu, badan baik ni, kita tak rasa bersyukur bila kita sakit. Kata bila kita sakit, barulah kita rasa menyesal. Ya Allah, Tuhanku, kenapalah bila waktu aku sihat, kenapalah aku tak banyak beribadah? Kenapalah waktu aku sihat, kenapalah aku tak banyak sujud kepada Engkau? Kenapalah bila aku sihat, kenapalah aku tak tolong orang lain dan sebagainya? Bila sakit, barulah kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Time sakit lah baru tiba-tiba nak tolong orang lain dan sebagainya kan. Okey. Kemudian yang ketiga, harga keselamatan tidak dapat diketahui oleh orang yang terkena bala. Maksud kat sini, keselamatan yang ada pada kita tidak dapat kita ketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Maksud kat sini, ujian yang Allah berikan pada kita, time itulah baru kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku. Kan, setiap bila Allah jentik ujian kepada kita, baru kita rasa menyesal. Baru kita rasa menyesal dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu, bersyukurlah dengan
keselamatan ya Allah berikan kepada kita. Ada orang yang diuji bila anak dia kena culik dan sebagainya, baru dia rasa bersyukur, ya Allah kenapalah aku tak jaga anak aku dengan baik, kenapalah aku tak jaga anak aku macam ni. Sehingga anaknya diuji oleh Allah dengan Allah ambil anak dia dengan diculik oleh orang dan sebagainya, baru dia nak rasa menghargai adanya anak dekat situ. Okey, kemudian yang keempat, harga dan nilai hidup tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang yang telah meninggal dunia. Maksud kat sini, harga ataupun nilai hidup seseorang ni tidak diketahui kecuali oleh orang yang mati. Bila kita dah mati baru kita menyesal. Bila kita dah mati baru kita nak minta dengan Allah, ya Allah Tuhanku, aku dah bangun sekejap je ya Allah. Yang sebab tu bila Nabi mengingatkan kepada kita bahawasanya, ya, Nabi nampak di mana ahli kubur kebanyakannya nak bangun balik minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, kami nak bangun ya Allah, aku nak bangun ya Allah, aku nak solat je ya Allah. Tapi bila kita dah mati, tak mungkin Allah akan bangunkan kita balik kan. Sebab itu selagi kita masih hidup, perbanyakkan ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab ramai sangat orang yang dah meninggal dunia nak bangun balik nak buat apa? Nak solat. Tapi kita yang masih hidup ni tak nak solat. Tapi kita yang masih hidup ni susah sangat nak solat. Kita rasa solat tu sebagai perkara yang membebankan kita. Sedangkan bila kita dah mati, barulah kita nak menyesal dengan apa yang kita lakukan. Sebab tu Nabi kata bila kebanyakan orang mati tu, kebanyakan orang dalam kubur nak bangun balik, nak minta pada Allah, ya Allah aku nak solat sekali je ya Allah, aku nak solat sekali je. Tapi adakah Allah akan kabulkan permintaan tersebut? Tidak. Jadi sebelum kita menyesal di hari kemudian, maka dekat sini banyakkanlah lakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Time ni nak solatlah time ni. Nak buat perkara yang baik, waktu hidup ni kita buat perkara yang baik. Bila dah mati nanti, berehatlah kita. Okey, kemudian kata Syakik bin Ibrahim berkata, dia kata apa? Antara umat-umat akhir zaman ni apa? Okey. Yakni mereka mengaku sebagai hamba Allah tetapi berbuat seperti orang yang merdeka, yakni orang yang bebas. Maksud kat sini, yang pertama ni, mereka mengaku sebagai hamba Allah tetapi mereka buat perkara yang bebas. Sebagai contoh, dia mengaku dia ni hamba Allah, orang yang beriman, dia mengaku dia orang yang beriman dan sebagainya, tetapi dia buat perkara seperti orang yang bebas, orang yang merdeka. Maksudnya kata orang yang beriman tapi tak solat, kata orang yang beriman tapi tidak menunaikan ibadah dan sebagainya. Maksudnya kat sini, dia mengaku sebagai hamba Allah tapi dia tak buat apa-apa pun. Maksudnya dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang yang beriman tapi tak lakukan perintah Allah, yang dia lakukan hanyalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ada golongan yang mereka mengakui Allah itu menjamin rezeki tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Ini golongan yang kedua, yakni mereka ni, di antara mereka ni mengaku Allah itu yang menjamin rezeki. Kita mengaku bahawasanya Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang tarik rezeki daripada kita, Allah yang datangkan jodoh kita, Allah yang matikan kita dan sebagainya. Tapi bila Allah uji kita dengan Allah ambil rezeki kita rasa time tu kita tak tenang. Time tu lah kita rasa menyesal, time tu kita rasa kenapa Allah uji aku dengan Allah tarik rezeki aku dan sebagainya. Okey, maksud ke sini mereka mengakui bahawasanya Allah itu menjamin rezeki, tapi bila hati tak tenang, tapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Maksud kat sini, dia tidak redha dengan ujian daripada Allah SWT. Dia rasa memang dia tahu Allah tu pemberi rezeki, tapi bila dia tak kaya, dia rasa hati dia tak tenang, gelisah, manjang. Okey, itu golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka berkata akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Ini golongan yang ketiga. Kat sini mereka berkata akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu ada syurga, syurga, sungai mengalir dan sebagainya, banyak ganjaran orang yang buat baik, nanti Allah akan bagi balasan dan sebagainya kan. Tapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Maksud di sini kata dunia lebih baik, tapi mereka ni hanya mengumpul harta dunia semata-mata. Maksud kat sini, maksud di sini adalah kumpulkan harta kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang saya katakan tadi, cari sebanyak mungkin saham kita dekat atas dunia ni. Cari sebanyak mungkin saham yang kita akan bawa bertemu dengan Allah, bila kita dah mati nanti. Itu maksudnya. Okey, kemudian yang keempat,
mereka mengaku pasti akan mati tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Ini golongan yang keempat. Dia rasa yang dia mengaku bahawasanya Allah itu yang mematikan ataupun Allah yang menghidupkan. Dia mengaku bahawasanya pasti adanya mati tetapi buat perkara seperti orang yang tak akan mati. Maksudnya orang yang dia tahu adanya mati tapi dia buat banyak sangat perkara yang tak baik sehingga kan dia rasa mati tu lambat lagi dan sebagainya. Itu maksudnya, itu golongan yang keempat. Itu di antara umat-umat akhir zaman ni lah. Okey. Kemudian sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, ya. Okey, hadis ni saya ambil petik sikit. Nabi kata, andaikan binatang-binatang itu mengetahui tentang mati sebagaimana yang kamu ketahui, nescaya kamu tidak akan dapat makan daging binatang yang gemuk selamanya. Ya, ini hadis Nabi. Okay. Bagaimana Nabi kata, andai kata binatang dekat luar sana dia tahu bila dia mati, kita tak akan dapat rasa ataupun kita tak akan dapat makan daging-daging binatang yang gemuk-gemuk. Kita tak akan dapat rasa. Sebab apa? Sebab macam kita lah, kalau kita manusia ni Allah tahu bila kita akan mati. Kalau kita contoh kan, Allah bagi tahu, okay, bila kau mati dan sebagainya, kita rasa kita tak lalu nak makan. Mungkin badan kita akan jadi kurus dan sebagainya, tak makan, tak lalu nak makan, nak minum, nak tidur pun tak sempat dan sebagainya. Kita nak ibadah aje. Itulah dikatakan, Nabi kata andai kata binatang tu tahu yang bila dia nak mati, ya, mungkin kita tak akan dapat rasa binatang-binatang yang gemuk untuk selamanya. Sebab itu Allah simpan rahsia. Allah simpan rahsia bila kita mati, bila kita dihidupkan, bila datangnya rezeki kita, ya, bila datangnya jodoh kita dan sebagainya. Allah rahsiakan benda-benda tu. Allah rahsiakan, Allah tak bagi tahu pun. Okey. Kemudian kata Abu Hamid Al-Lafah berkata, siapa yang sering ingat mati maka dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa yang ingat mati maka dimuliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama adalah, perkara yang pertama, bila kita sering ingat mati, perkara yang dimuliakan kepada kita adalah segera bertaubat. Bila kita ingat mati maka kita akan rasa nak bertaubat kan. Bila kita ingat mati kita rasa macam, ya Allah, mungkin lepas ni aku akan mati, mungkin lepas keluar surau ni aku akan mati, mungkin lepas ni kita tak tahu kan, kita tahu. Jadi orang yang ingat mati ni dia rasa apa? Kelebihan orang ingat mati ni, dia akan rasa segera dia nak bertaubat. Maksud dia tak tangguhkan taubat dia. Banyak istighfar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terima rezeki yang diberikan oleh Allah SWT dan dia redha apa yang Allah berikan kepada dia. Maksud dia tak tamak. Maksud orang yang selalu ingat mati ni, dia terima dan dia redha apa yang Allah berikan kepada dia. Dia rasa dia tak tamak pun, rezeki yang dia ada dia nak hulurkan. Sebab apa? Bila dia ingat mati dia rasa, mungkin lepas ni aku nak mati dah. Inilah saham aku yang aku akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan orang yang selalu ingat mati. Kemudian yang ketiga adalah segera beribadah. Bila kita banyak ingat mati, waktulah kita rasa kita nak buat banyak kebaikan. Kemungkinan lepas ni tak sempat, kemungkinan esok dah tak sempat, kemungkinan malam ni Allah akan jemput kita. Sebab apa? Sebab ramai orang yang, bila kita tengok ramai orang yang masih sihat tubuh badan dia tapi Allah jemput dia. Ya, sebagai contoh kita sebut, saya petik kat sini arwah ayah saya, orang yang sihat, cegar dan sebagainya, memang sihat, alhamdulillah. Tapi Allah jemput dia. Allah jemput dia dengan penuh kasih sayang. Nak katakan kat sini adalah bahawasanya tak semestinya bila kita sakit time tu Allah akan jemput kita. Tak. Kadang-kadang ada orang yang bila dia sihat Allah jemput dia. Kadang orang yang sakit ni bertahun-tahun, ya, tanggung sakit dia tapi dia rasa macam Allah nak jemput dia tapi Allah tak jemput dia pun. Allah tengok orang yang sihat tu yang Allah jemput. Maka kat situ Allah rindu dia, Allah nak jumpa dengan dia cepat. Okey. Kemudian, ya, kata Nabi Isa alaihissalam, akibat orang yang tidak ingat mati ada 3 perkara akibat dia. Yang pertama adalah menunda taubat. Bila kita tak ingat mati, kita rasa hidup kita ni panjang lagi. Jadi kita akan tunda taubat dekat situ. Kita rasa, aku ni masih muda, mungkin mati lambat lagi kan. Kita rasa kita tak nak bertaubat. Itu adalah balasan bagi orang yang tidak ingat mati. Kemudian yang kedua adalah tamak dalam rezeki. Tamak dalam rezeki ni maksudnya bila dia tak ingat mati ni, dia rasa hidup dia akan panjang lagi, hidup dia akan lama. Jadi rezeki yang datang pada dia tak pernah cukup.
Itu maksudnya dia tidak bersyukur dengan rezeki Allah berikan kepada dia. Dia rasa tamak. Itu di antara orang yang tidak mengingati mati. Kemudian yang ketiga adalah balasannya adalah malas beribadah. Bila kita tak ingat mati ni, tuan-puan mati oleh Allah, kita rasa malas nak ibadah. Sebab apa? Kita rasa hidup kita ni panjang lagi. Kita rasa tak apa, muda ni aku buatlah perkara apa yang aku suka. Bila aku dah tua, barulah kita nak insaf, barulah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita rasa umur kita tu panjang lagi. Kita rasa banyak lagi masa dan banyak lagi peluang untuk kita nak bertaubat. Maksudnya ini di antara akibat ataupun balasan bagi orang yang tidak mengingati mati. Okey, masa ada lagi tapi masa dah tak banyak. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam dia boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa dia boleh menghidupkan orang yang mati, maka ditegur oleh orang kafir. Dia kata apa? Engkau Musa hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati, kemungkinan belum mati benar-benar orang itu. Maka cuba kau hidupkan orang-orang yang telah terdahulu. Lalu Nabi Isa berkata kepada orang kafir, okey, kamu pilih siapa yang kamu nak aku hidupkan. Lalu yakni orang kafir berkata, wahai Isa, cuba kau hidupkan Sam bin Nuh. Maka Nabi Isa alaihissalam pergi dekat satu kubur, dekat kubur Sam bin Nuh. Kemudian dekat sana Nabi Isa sembahyang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan Sam bin Nuh. Lalu bila Sam bin Nuh ni bangun, dihidup, lalu orang kafir terkejut. Dia tak sangka yang Nabi Isa ni dapat hidupkan orang yang telah mati. Kemudian orang kafir ni dia nampak Sam bin Nuh ni, janggut dia, kepala dia ni telah putih. Walaupun Sam bin Nuh ni walaupun dia kata waktu Sam bin Nuh ni mati, kepala dia, rambut dia, janggut dia semua warna hitam. Tapi orang kafir ni katalah, kenapa rambut kau jadi warna putih? Kenapa kau punya janggut jadi warna putih? Dia tanyakan. Jawabnya, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar daripada kubur, saya ingatkan hari kiamat. Sebab itu saya rasa takut. Saya rasa gerun sebab saya ingat hari kiamat. Sebab itu rambut saya jadi rambut saya, janggut saya terus menjadi warna putih sebab saya terlampau takut. Ini kata Sam bin Nuh kepada orang kafir sebab dia tanya kan. Kemudian tanya lagi orang kafir, berapa lama kamu dah mati wahai Sam? Lalu jawab Sam bin Nuh, aku telah mati sejak 4,000 tahun. Sejak 4,000 tahun, tapi masih belum hilang rasa pedihnya maut. Itu kata Sam bin Nuh. Nak dikatakan dekat sini maksudnya kat sini Nabi Nuh ni dia dapat hidupkan orang yang telah mati. Jadi orang kafir ni dia tak percaya. Bila dia tak percaya, dia minta Nabi Nuh ni untuk hidupkan Sam bin Nuh. Jadi kat sini nak dikatakan poin dekat sini adalah apa? Kata Sam bin Nuh, aku ni dah mati sejak 4,000 tahun tapi belum hilang rasa pedihnya mati tu macam mana. Belum hilang rasa sakaratul maut tu macam mana. Belum hilang lagi, masih sakit lagi. Itu kata Sam bin Nuh. Jadi tidak ada seorang mukmin pun, tidak ada seorang mukmin bila dia mati melainkan ditawarkan kepadanya untuk kembali hidup, tetapi dia menolak kerana beratnya sakaratul maut, kecuali orang yang telah mati syahid dan mereka tetap ingin hidup kembali ke dunia untuk berperang dan mati syahid lagi, sebab mereka ini tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, juga kerana merasakan kebesaran yakni kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang syahid. Maksud dekat sini adalah bila kita mati, bila seorang mukmin itu mati, tidak lain tidak bukan ditawarkan kepadanya untuk hidup kembali dekat dunia, tapi ditolak sebab dia kata apa? Sebab beratnya maut, beratnya sakaratul maut itu, kecuali bagi orang yang syahid. Kalau orang syahid, bila Allah SWT tawarkan kepada mereka nak hidup lagi tak atas dunia, maka mereka nak. Sebab apa? Sebab mereka ni tak rasa sakaratul maut. Mereka tak rasa sakaratul maut. Tapi ada manusia yang bila Allah SWT bila Allah SWT tawarkan kepada dia untuk nak hidup lagi tak atas dunia, jadi dia kata apa? Tak nak. Sebab apa? Sebab sakitnya sakaratul maut, beratnya sakaratul maut tu. Itu dia. Itu di antaranya. Okey. So insya-Allah nanti kita akan sambung kepada tajuk yang akan datang. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan. Banyak lagi sebab kitab ni tebal.
Okey. So insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada hari yang akan datang, pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita ambil pengajaran, mari sama-sama kita ambil pengajaran apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gunakan kesihatan tubuh badan yang baik ada pada kita untuk banyak buat kebaikan. Gunakan usia muda yang ada pada kita untuk banyak buat kebajikan dan sebagainya. Sebab bila kita dah tua, bila kita dah berusia dan sebagainya, semuanya terhad kita nak lakukan. Gunakan peluang yang ada untuk kita banyak. Gunakan peluang ataupun masa yang ada dengan banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita dah mati, kita tak mampu lagi nak bangun untuk kita solat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. InsyaAllah ya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Okay, tadi kita dah buka majlis. Jadi marilah sesama kita tutup majlis kita dengan surah Wal-Asr dan tasbih kifarah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih semua yang sentiasa follow ataupun mengingati mengingati dan selalu tengok video-video ceramah saya ya. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa kepada tajuk kita yang lebih menarik minggu hadapan dan kelas kita yang akan datang insyaAllah. Okay, yang baik itu datang pada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.